Friendster lah. Friendster. Masa tu pun kalau ada pun Friendster. MySpace. Kita lebih kurang letak tak faham, letak gambar dia tu silap letak gambar. Ingatkan tak upload. Naik rupanya gambar tu kan. Main tekan aja kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys ke dalam sesi podcast bersama Erman Taib. Bersama dengan saya, seorang anak muda. Kali ni tajuk ni saya nak bawa cerita berkisahkan anak muda. Tapi janganlah terasa hati dan jangan bimbang mereka-mereka yang rasa tak berapa muda. Perasaan muda tu boleh lagi boleh. Walaupun orang kata apa, age is just a number. Yap, jiwa tu muda saya. Jiwa tu muda. Kena muda. Ada orang kata muda dari segi fizikal dia. Ada orang tu saya pernah jumpa, saya kalau pinggang ke atas 35. Kalau pinggang ke bawah 48 kata. Oh, dia kata dia definisikan ikut daripada fizikal dia lah. Okay. Kan kalau kata bahu ke atas 24. Maksudnya dia sentiasa nampak muda lah. Baik, tuan-tuan bersama saya dengan saya kali ini iaitu Syauqi Atta, yang saya suka untuk bawa tajuk Dilema Anak Muda. Okey, cerita pasal anak muda, bergaya dulu ke atau berkaya? Macam itulah lebih kurang tajuk dia lelaki Boleh. ingin saya nak bawa ke dalam gelanggang perbincangan hari ni. Dan juga hopefully lah harapan tinggi kita dengan sedikit perbincangan kami dalam podcast kali ini, orang-orang muda boleh jadikan sebagai panduan pembelajaran. Okay, so let's check it out. Apa hasil perbincangan kita? Okay. Saya nak start dengan saya dulu. Saya juga pernah muda lagi kan. Maksudnya muda sekarang muda lagi. Maksudnya muda yang padu lagi lah. Sebelum ni kan 20-an apa semua. Dan saya juga telah melalui zaman dugaan sebagai anak muda, tak berkahwin, bujang. Masa tu kalau kata tahun kalau kata waktu 2005, 2006 kan, masa tu lah usia-usia muda saya lah, baru bekerja, ada duit sikit kan. Kita cerita anak muda ni bukan cerita pasal anak muda sekolah apa semua tau. Kita cerita anak muda yang somehow dah universiti dan mula dah masuk dalam dunia kerjaya. Itulah maksudnya usia yang sangat penting. Apa yang dia buat masa tu, apa kawan dia masa tu, apa kelas yang dia pergi, semua sangat penting menentukan kejayaan masa dia berusia nantilah. Okay. Saya nak cerita poinnya adalah, sebagai pemula bicara, saya pun pernah berada dalam zaman muda tersebut. Cuma dugaan dia berbeza. Betul? Kan, masa saya zaman muda-muda tu cerita pasal 2002 sampai 2006, 2008 sebelum kahwin lah. Tak ada TikTok tu tak TikTok. Friendster. Masa tu pun kalau ada pun Friendster. MySpace. Kita lebih kurang letak tak faham, letak gambar dia tu silap letak gambar. Ingatkan tak upload. Naik rupanya gambar tu kan. Main tekan aja kan. Lepas tu tengok orang komen apa semua, barulah timbul zaman Facebook dan sebagainya. Betul. So nak ceritanya, zaman tu dugaan dia lain. Betul. Somehow kami yang berada di zaman tu rasakan dugaan dia tak adalah hebat sangat. Kerana kita masa tu handphone tak berapa nak ada. Adalah lebih kurang lah, tak adalah smartphone. Paling-paling tinggi pun SMS. Nama pun SMS, short messaging system. Benda-benda pun pendek-pendek. Tahu bukan ne. Apa yang ne? Maksudnya kat mana? Ne patut tanya soal. Ne. Dah kata betul. Masa tu pun paling-paling tinggi pun futsal. Lepak mamak sampai 3-4 pagi. Borak kan. Sedar-sedar nak dekat subuh, balik solat, tidur, bangun esoknya. Apa tak kan? This kind of dugaan, this kind of suasana masa tu yang kita somehow. Tapi kalau cerita pasal anak muda sekarang ni, saya boleh bayangkan tu, kadang-kadang bergurau dengan kawan-kawan kan, nak cerita, kau rasa kalau kita muda di zaman sekarang, rasa-rasa kita boleh berjaya keluar dengan baik tak? Maksudnya boleh lalu dengan baik tak? Saya rasa goyang juga nak bersetuju boleh ke tak boleh tu. Beza dengan kematangan saya sekarang dengan kalau zaman muda dulu. Kita kenal lah muda dulu kan, buat kerja pun ikut dan tak kan, rasa nak lalu-lalu, rasa nak bangun-bangun, rasa nak tidur-tidur, tak ada komitmen dan sebagainya kan. Kerana apa? Saya satu sebelum saya buka gelanggang untuk Syauqi mula bagi pandangan saya tengok sekarang ni zaman anak muda diduga dengan satu benda yang cukup ngeri. Dugaan lifestyle. Betul, setuju.
Dan sangat-sangat mudah. Dulu kita dengar lifestyle orang beli seluar jean lah. Dulu lah zaman saya lah, seluar jean Elvis, Levi's 501. Itu ni zaman-zaman bahasa kami punya viral masa tu lah. Tapi nak cari bukan senang. Ada cerita sampai kena bawa kereta pergi ke Gomusang. Bukan Gomusang lah, apa, pergi Kota Baru, pergi ke Thailand, pergi ke nak cari seluar tu kan. Sekarang tak ada. Masa tu pula tak ada transfer semua tak ada. Bank saya pula masa tu BSN. Lagi jauh tu. Faham tak kan? Dekat Kota Baru tu, BSN Kota Baru je. Kena pergi ambil duit tu 3 hari fikir bila nak pergi. Nak kata tu lah zaman tu. Tapi sekarang ni dugaan lifestyle-nya terlalu padu lagi. Betul sir. Saya tengok pantang ada benda baru keluar, apa tak kan? Tudung lah, baju lah, seluar lah, jaket lah, make up lah. Dengan TikTok, dengan media sosial apa semua, kombinasi yang cukup ngeri. Dugaan lifestyle dan juga teknologi. Yes, sangat-sangat ngeri. Combine dua tu lah kata. Okey, tu saya nak cerita sebagai pembuka bicara kita. Nak bagi tahu yang somehow saya admire lah. Kalau anak-anak muda yang somehow berfikiran jauh, yang somehow steady, faham tak kan? Dia bukan tak bergaya, bukan dia tak ada TikTok, bukan dia tak ada media sosial, bukan dia tak buat posting, tapi dia stabil, faham tak? Dia steady, faham tak kan? Dia ada kerjaya, dia pandai cari duit, sama macam Syoki, jaga pula, bantu pula mak ayah, faham tak? Duduk pula dalam gelanggang circle yang orang-orang yang lebih dewasa. Saya admire lagi. Okay, so sebagai kau orang muda lah sesuai tajuk kau muda kan? Muda. Aku dengan kau mana muda? Sama muda. Okay, sama muda. Okay. So silakan. Baik, so bila bercerita tentang usia muda dengan cabaran dan sebagainya, bagi saya setiap zaman dia ada cabaran yang berbeza-beza. Tapi saya setuju dengan Sir punya statement tadi. Zaman 2000, awal 2000 cabaran dengan sekarang for sure jauh berbeza dia punya zaman sekarang punya cabaran. Saya tak adil untuk saya katakan ada orang yang mungkin berusia sikit kata budak zaman sekarang teruk, budak zaman sekarang macam ni kan. Bagi saya kan, tengok lagi ada kawan saya kata, budak sekarang ni teruk betul lah perangai. Saya cakap kan tu, saya cakap macam saya cakap tadi, itu dia orang muda punya dugaan. Kalau kita letak sikit lagi jahanam perangai kita kata. Betul. Sebab sekarang ni betul. Bagi saya setiap zaman tu ada dia punya cabaran, ada dia punya keindahan dan cabaran masing-masing lah. Tapi saya nak berceritakan tentang zaman saya, zaman sekarang. Baik. Bila bercerita tentang Gen Z, dia tak lari dengan teknologi je. Kan? Tak kisahlah TikTok ke, AI ke, social media dan sebagainya. Bagi saya zaman ni zaman yang sangat-sangat laju. Tapi ada orang yang boleh mengambil peluang dalam zaman ni, tapi ada orang yang terbenam berpunca dengan zaman ni. Kita cerita tentang negative thoughts dulu, tentang negative side, tentang zaman ni punya impact. Sebagai contoh, ada orang yang sekarang ni dia ada masalah dengan anxiety Sebab apa tahu? Dia rasa anxiety macam ni somehow satu topik yang agak hangat. Betul betul. Di waktu lagi-lagi orang muda Betul kan? Sebab dia rasa anxiety attack. Dia jadi somehow tiba-tiba super gelabah, nervous, berpeluh. Dia rasa ketinggalan sikit tak boleh. Dia rasa orang nampak dia remeh, nampak dia lemah, tak boleh. Betul Saya tengok tu ada seorang anak muda ni kan, somehow bau pressure sikit je pun. Dia tak boleh. Dia macam tak boleh take it. Macam apa ni teruk sangat ke aku, hina sangat aku kan. Dengan teguran tu kan, dia macam 3 hari dia kena makan ubat. Betul. Kenapa ke? Sebab zaman sekarang ni hyper competitive kan. Buka social media, contohlah kawan saya seusia dengan umur, katakanlah umur 20-an. Saya contohlah budak tu baru fresh graduate, lepas belajar. Tapi dia nampak buka social media, tengok influencer umur sama dengan dia, dah beli kereta hebat dan sebagainya. Jadi rasa macam aku ni teruk sangat ke? Nampak tak? Boleh jadi anxiety juga perasaan tu Sebab ada juga segelintir kawan-kawan saya yang dia deaktif dia punya social media sebab dia tak nak tengok benda-benda macam tu. Sebab dia rasa insecure. Betul Dia tutup tu account tutup. Sebab dia rasa macam aku ni teruk sangat ke? Lepas belajar ni. So daripada dia lagi tengok, lagi dia sakit hati, lagi dia jealous, lagi lah ain apa semua penyakit semua kan. Sebab, baik dia tutup tu, jangan tengok. Betul. Sebab dia rasa macam yelah, orang hak masing-masing untuk post something dekat social media. Cuma depends pada kita yang tengok, nak pandang dari benda tu dari segi positive thinking ataupun negative thinking kan. Tapi ada orang yang tapi nak kata padu juga lelaki untuk positif. Buka-buka. Betul. Tengok-tengok kau tengah pakai baju sejuk dekat New Zealand kan. Kan tu posting, alhamdulillah bawa keluarga semua kan. Betul, dengan kerjaya saya bawa keluarga saya. Member bawah tu nak tulis tahniah ke, nak tengok saja pun tak kan. Power. Saya tengok kalau orang ucap tahniah, doa siap kan,
oh dia ni hati bersih betul lah. Betul. Biasa orang tengok tu tak habis baca, dia scroll cepat-cepat. Betul. Sebab benda tu yang menjadi dilema zaman sekarang. Dulu mungkin zaman-zaman dulu kan, kita bersaing dengan diri kita je kan. Maksudnya alah, aku tak capai ni, aku buat lagi, aku semua. Tak ada nampak macam terlalu banyak competition di sekeliling kita. Betul, kan. Setuju. Tapi zaman sekarang ni hyper kompetitif. Kita nampak orang tu tiba-tiba macam ni kan. Kita rasa macam aku ni teruk sangat ke. That's why berlakunya anxiety disorder dan sebagainya. So maksudnya saya setuju Ki. Somehow saya ada kawan seorang lah, masa kami mula-mula masuk dalam gelanggang social media ni kan. Maksudnya masuk dalam dunia social media ni, masa tu zaman awal-awal kami lah, Friendster apa semua kan. Oh dia siap macam sumpah lah, prinsip dia lah. Kau jangan tanya aku lah man, aku takkan share satu kata, jangan kata gambar, satu word pasal aku pun kau takkan jumpa. Nak cerita lah kan masa tu. Tapi tengok sekarang dia paling influencer pun, takkan segala benda dia nak cerita. Roti canai ni sedap gila. Tiba dia nak bagi tahu. Nak bagi tahu yang saya setuju, yang saya yang agak berusia ni, kan kawan-kawan semua agak berusia pun goyang. Goyang yang takkan orang lain je makan sedap, takkan orang lain je pergi bercuti, takkan orang lain je beli kereta. Aku tak percaya ke? Betul. Hai, buka juga akaun. Hai, basuh kereta pun cerita. Faham tak kan? Punyalah anxiety tu. Tapi bagi kami agak berusia, kematangan melalui cubaan tu lebih relax lah. Betul. Maksudnya datang perasaan tu relax lah kan. Dia kejayaan dia usaha. Tapi kalau sebagai anak muda, betul. That's what saya kata. Depends kepada orang tu pandang satu posting tu negatif side ataupun positif. Bagi saya, kenapa saya suka follow orang yang berjaya, contoh macam Sir Herman kan, yang lain-lain. Sebab saya mengidolakan, menginspirasikan benda tu. Kan maksud macam ni, one day jadi macam ni lah. Kan saya pandang benda tu positif je sebenarnya. Tapi ada orang yang nampak macam dia ni semua benda nak tunjuk. Kan posting tu nak tunjuk. Terlalu banyak, too much negative thinking dalam dia punya mind. That's why dia tak boleh survive dalam sekarang punya era lah benda tu. Tapi saya setuju kita tau. Somehow saya pernah pergi satu kursus ni, cerita pasal buat konten dan sebagainya kan. Dia bila kita tengok handphone ni kan, macam ni kan, kita tengok handphone. Kau tengok handphone tu macam ni ke ataupun macam ni? Macam ni. Dekat kan? Lagi dekat, lagi padu kan? Betul. Dia kenapa dia sangat sensitif? Kenapa orang menulis sudahlah kau, muka buruk. Orang tu tulis secara umum, kita boleh terasa macam posting ni kena kat aku je kan. Pasal apa tau? Because handphone kita ni, kita baca tu, dia dekat sangat dengan kita punya emosi. Betul. Hati kita lah. Sebab tu dia somehow hati-hati bila nak buka media sosial ke apa ke, make sure, bukanlah suruh jarak kan, tapi kita tahu emosi kita kena kontrol dengan baik. Betul. Kalau kita ni jenis, ni nak senang faham, nak kenal diri kita kan. Kalau kita ni jenis dengki dengan kejayaan orang, sini senang dengki kan. Betul. Tengok dah, sudahlah dia je lah masak sedap, sudahlah dia je lah bercuti best, contoh kan. So kita akan susah nak menulis benda-benda baik, because kita akan rasa perasaan orang lain pada kita. Yes, betul. Faham lagi? Contohlah kan, aku tengok kau punya postingnya, sudahlah Ki kan, sudahlah kan. Bila saya nak posting, saya akan perasaan yang sama. Nanti orang akan sudahlah kau, sebalik pada saya. Betul. So salah satu bendanya, kita kalau dalam gelanggang media sosial ni, kita kita kena betul-betul masuk dalam hati yang sangat-sangat bersih. Betul. Bersih ni maksudnya, saya masuk, saya nak tengok kawan-kawan kat mana, saya nak doakan dia berjaya ke. Kalau dugaan, kita doakan. Faham tak kan? Kalau yang berjaya, kita ucap tahniah, doakan juga. Betul. Semoga kejayaan kau ni menjadikan kau lebih baik. Faham tak? Sedap sikit kan? Betul. Jadi bila kita nak posting, kita sendiri nak menulis, kita nak share kejayaan kita apa semua, kita akan elak daripada perasaan yang risau, takut orang jealous apa tak. Niat saya nak bagi tahu sedikit kejayaan saya dengan keluarga pergi berjalan-jalan. Betul. Inspirasi pada orang lain. Yalah, kalau tak share pun boleh jadi somehow tak membantu orang lain inspire. Betul. Contoh lagi kita dua kan, sama-sama sekolah dulu teruk, sama-sama kita panjat pokok mangga dulu lah, sama-sama kan. Betul. Saya share kan, saya berjaya sikit hari ni pergi bawa anak keluarga pergi New Zealand contoh. Kan saya inspire pula. Engkau tengok gambar aku macam kalau dia boleh pergi, takkan aku tak boleh. Kan. That's why jadi positif pula. Betul. So maksudnya, betul, that's what saya kata, dia depends pada orang pandang benda tu macam mana kan. So that's why bagi saya cabaran social media hari ini berkaitan dengan kenapa ada orang yang, kita tengok banyak masa ada influencer yang tiba-tiba kena anxiety. Ada ke? Banyak ramai rasa. Ramai.
Ramai kan ada tiba-tiba artis dia kena terpaksa consume ubat, jaga mental health dan sebagainya kan. Bagi saya ada yang tu dia hypertension ke apa tu. Betul bagi saya. Makan ubat Betul. Macam yang dulu saya, glory yang dulu hebat orang angkat apa semua tiba-tiba kena makan ubat. Betul. Bagi saya macam kita mengalami, maksudnya kita mengalami situasi yang orang komen video kita pernah ada yang viral dan sebagainya kan. Maksudnya dia sebenarnya kalau orang yang tak boleh menjaga mind dia dengan kuat, bagi saya dia makan collab. Tambah pula orang influencer kan, macam mungkin pengalaman. Yelah kadang kita pun sebenarnya terbaik je kan. Orang komen tiba-tiba dia ni je you. Habis cara dah tu. Betul. Habis cara dah jaga konten tu. Betul, kadang-kadang saya dengan tim kan duduk kan. Kita tak ada peli siapa-siapa, tak ada kata apa, tak ada buruk, memang nak mengajar. Cerita pasal KWSP je Ki. Betul. Ada satu video TikTok saya tu. Habis cara dah tu. KWSP ni bila kau dapat gaji, masuk cara rumah majikan, masuk cara rumah bekerja. Tu dia komen, sudahlah kau orang PH. Itu pasal-pasal. Sudahlah Rafizi, tak pasal-pasal aku jadi Rafizi. Tu saya kata ramainya orang sakit sekarang ni, tak kan? Ramainya orang tak sihat, kesian. Saya memang tak rasa apa. Betul. Tak kan saya baca kau cakap aku apa ke apa semua, saya makan nasi 3 pinggan juga. Tak kan? Nak bagi tahu yang tak mempengaruhi lah. Betul. Maksudnya ada okey macam macam boleh adapt benda tu. Boleh adapt. Okey tak ada masalah. Komen ni tak mengganggu hidup kita seharian. Tapi ada orang yang kalau dekat luar negara, Korea, Amerika, banyak influencer yang bunuh diri tiba-tiba punca daripada benda-benda macam ni je. So dia panggil macam apa, cyberbully. Cyberbully cyberbully. That's benda tu bagi saya agak berat. Dan bagi saya antara kalau katakanlah kita influencer dan sebagainya, antara cara untuk kita rasa kalau kita ni tak kuat untuk baca komen tu, bagi saya tak payah baca. Sebab saya mengalami pendekatan macam tu je. Kan saya tahu lah. Saya dulu macam tu lagi tau. Dulu kan masa saya awal-awal adalah buat konten sikit-sikit apa semua share kan. Saya jadi memilih tak nak buka komen. Kadang nampak komen 200 lebih tau. Nak tekan tak tekan. Dulu saya tekan je tengok bawah. Aduh. Betul je. Kau tak perasaan kan? Apa kau ni? Apa masalah kau ni? Tengok-tengok tekan-tekan fake account. Betul. Tapi saya dapat satu pepatah yang cukup power tu. Saya dapat ni daripada kursus lah. Kita pergi, the moment kita pergi kursus, kita pergi belajar, betul. Kita upgrade knowledge, circle dan sebagainya kan. So apa ilmu yang saya pegang sampai sekarang dalam dunia konten ni lah, saya tak benarkan orang lain decide emosi saya. Yes. Dia panggil pepatahnya apa? Don't let anyone else decide on your emotion. Maksudnya apa? Contoh King, kau ni buruk betul lah rupa kau. Contoh lah kan. Itu contoh yang betul lah. Tak ada lagi kan? Contoh lagi kan. So kau pun down. Kau macam apa saya cakap macam tu. Kau balik macam tak boleh tidur kan. Guling-guling macam untuk kau ni apa? Ada dia kata muka aku buruk. Maksudnya apa? Kita membenarkan kata-kata orang lain tu buat kita. Keputusan untuk emosi kita. Kau patut sedih sekarang pasal aku baru je kutuk kau. Sama juga sebaliknya. Betul. Ki, handsome lah kau Ki. Macho gila, segak lah kan. Kau punya tubuh sasa betul. Contoh kan, kau pun jalan tiba-tiba terawang, terkepak macam-macam. Somehow betul lah. So saya rasa macam, kenapa kau okay? Because saya baru puji kau rasa okay. Itu pun salah. Kenapa salah? Because kau benarkan kata-kata saya tu decide emosi kau. Yes. Maksudnya apa? Saya nak happy, saya nak sedih, pilihan saya. Aku tak perlukan pujian kau untuk aku gembira. Saya boleh senyum, saya boleh jumpa siapa-siapa, tak payah ucap terima kasih, tak payah nak tanya khabar. Saya happy. Abang tak kan? Maksudnya betul. Saya tak perlukan orang lain yang buat keputusan. Betul. Tu dua angle dah. Bila saya faham tu, saya buka komen, saya siap layan lagi. Ada satu tu, sudahlah kau macam-macam binatang. Saya kata, dia ni banyak betul binatang ni tahu kan. Sekandang punya. Saya pun balas balik tu, salam tuan, bukan begitu. Maksud video saya ni adalah, saya terangkan. Waktu dia balas lagi binatang, ada lagi binatang tu banyak betul. Saya pun macam ni lah tuan. Kalau tuan betul ingin penerangan lebih lanjut, tuan boleh PM saya sudi untuk terangkan. Mana kan? Tak nak ke dalam tu kan. Lala dia PM betul loh. Apa maksud kau ayat tadi? Dia macam ni, cukai ni apa nama. Oh, bagi tahulah macam tu. Okey bos, beres. Wah. Apa tak kan? Saya jadi macam, Masya Allah, kalau tak pandai nak handle betul je emosi ketika tu, sila ajak jumpa. Kau ni kat mana ni? Mereka sini aku jumpa kau, kompak pada. Betul kan? Contoh lah kan. Betul je.
So that's why itulah cabaran dulu dengan sekarang beza. Tu cabaran saya ketika usia muda saya, teknologi itu yang utama lah. Belum cerita lagi zaman sekarang ni spending power orang muda hari ni memang sangat dahsyat Purchasing power dia lah. Macam sebagai tahu kan. Zaman dulu nak pergi bank tu bercinta, nak pergi BSN, nak keluarkan duit, nak pergi bank. So bila benda-benda macam ni yang sebenarnya bagi saya so-called bagus sebab dia mengawal perbelanjaan kita. Kan? Bagus. Rasa susah nak keluar tu malah hantar. Dulu saya 100.5 sebulan mewah tu Dalam akaun saya ada 100.5 mewah tu. Saya boleh survive sampai hujung bulan. Maksudnya dalam poket ada lebih kurang RM7. Kita akan adjust lifestyle RM7. Betul. Tahu tak? Sekarang ni dengan QR Pay, dengan betul, bagus lah. Maksudnya kan rasa macam terasa nak makan apa kan. Jom kita kena makaroni ke apa kan. Betul. RM18 contoh kan. Lifestyle kan, pub scan kan. Tak ada nak pergi beratur kat bank apa semua kan. So maksudnya bagi saya dia satu benda yang bagus dari segi cara spending, mudahkan kita untuk belanja dan sebagainya. Tapi dia sebenarnya depends juga kepada kita kan. Lagi mudah untuk kita belanja, lagi susah untuk kita kawal kewangan kita kan. Dulu nak beli kena beli pakai cash. Alamak, cash tak ada, cucuk bank. Nak pergi bank pun setengah jam, tak payah beli kan. Tapi sekarang scan boleh, Apple Pay boleh, kad boleh. Saya kan, maksudnya banyak benda yang kita boleh bukan saja duit yang sedia ada. Betul. Siap boleh berhutang lagi kan. Betul. Maksudnya dengan masa nak swipe tu rasa macam kerabat Sultan Brunei lah. Faham tak kan perasaan tu. Swipe rasa mampu kan. Tak apa, bulan depan kita bayar, kita adjust kan. So, maksudnya benda tu yang sangat-sangat bagi saya cabaran terkini untuk orang muda lah, spending. Kan zaman sekarang bagi saya benda tu agak fair juga sebab zaman dulu susah nak berbelanja, susah juga cara untuk kita make money. Sekarang beza mudah untuk kita belanja, mudah juga untuk kita make money. Kan zaman sekarang zaman affiliate, zaman dropship, jual rumah pakai online. Benda-benda tu dulu tak pernah terfikir pun. Tapi sekarang benda tu dah ada sekarang kan. Setuju. Kan? Saya sangat setuju lah kalau kata fenomena sekarang kan. Betul. Landscape marketing dah banyak berubah. Betul, setuju. Somehow macam saya kalau dekat agensi macam kita lelaki banyak jual projek kan semua kan. Kalau kata customer sekarang ni orang beli rumah somehow selesa pula kita forward video, betul. kita forward gambar, kita forward location. Betul. Dia pergi tengok sendiri. Tahu kita sambil baring kan. Bukanlah baring practically baring. Maksudnya duduk okey lah tuan, saya nak transfer deposit. Ini kalau jadi komisen RM8,000. Betul Mana kan dia jadi macam patutnya digunakan dengan baik. Speed, kemudahan teknologi tu untuk buat duit. That's why teknologi sekarang ni dia hanyalah sebagai sokong pisau lah. Pisau kita boleh gunakan dia untuk benda yang baik, ataupun kita boleh gunakan dia untuk benda yang tak baik kan. Tapi sama social media, ada orang gunakan social media untuk buat duit gila-gila kan. Ada orang dia hanya user biasa, tengok video-video sedih apa semua, at the end beri effect pada live dia. At the end nothing. Tapi saya suka lah contoh pisau tu kan. Saya selalu digunakan contoh yang sama untuk fahamkan teknologi ke facility ke. Kalau kata bank tu kan facility, hutang apa semua kan. Selalu orang kata kan, ni hutang jahat. Kata hutang tak pernah jahat. Mana ada hutang jahat? Engkau yang jahat tak pandai guna hutang tu. Contoh personal loan kan. Kan okey. Ada orang ambil personal loan untuk pergi bercuti. Ada orang ambil personal loan untuk pergi shopping. Ada orang ambil personal loan nak buat beli sport rim. Sebagainya lah. Okey, dia pun kata ni hutang jahat lah. Dia telah mengajar aku buat benda tak elok kan kata. Ada orang bijak macam saya buat hutang personal loan untuk buat investment. Saya bayar personal loan tu katalah 7%. Saya masuk dalam gelanggang buat rumah investment sikit, dapat balik 30%. Saya bayar bank 7%, saya still buat untung 23%. Yes. So bilanya hutang tu tiba-tiba jadi jahat, tiba-tiba jadi baik? Betul. Kan? Satu sudut. Okay, satu lagi itu cerita facility bank. Nak cerita pasal pisau ni. Pisau ni kalau kita bagi dekat chef, dia jadi satu hasil yang cantik. Betul. Dia okey lah, dia potong cantik. Faham tak kan? Semua dia masak sedap, ramai makan apa semua. Tapi kalau bagi kat budak, bunuh. Dia jadi sangat bahaya. Dia luka, terpotong badan dia, silap-silap kawan-kawan bergurau pisau. So nak bagi tahu semua at the end of the day, apa sahaja yang ada dekat tangan kita, handphone ke, kamera ke, drone ke apa semua kan, the end of the day dia akan berbalik kepada kita. Sedang bagi dekat chef ke bagi kat budak pun. Yes. Method kan? yang senang faham. Kan? iPhone 14 kau tengah bagi dekat chef ke kau bagi kat budak? Bagi kat budak, iPhone apa dia buat?
Main game. Main game, tengok Upin Ipin. Tu je lah. Yang boleh buat dekat handphone yang lebih murah, pandai kan? Tapi kalau bagi dekat chef, pandai dia buat. Dia boleh buat apa nama ni, page, pandai kan? Dia ambil gambar, dia buat video, dia edit, faham tak? Dia jadikan marketing. Padu. Betul. Terus benda tu benda yang depends pada kita, facilities ke gadget ke, depends pada kita sebenarnya. Macam mana kita nak olah benda tu, beri keuntungan kepada kita ataupun beri kebinasaan kepada kita. That's basic. Okay, sekarang ni kita cerita pula sudut yang kedua. Okay, sekarang ni cerita dugaan, kita dah settle, ramai dah setuju, ramai somehow dalam keadaan okay dah, beres. Okay, sekarang ni kita cerita buat duit pula. Macam mana kau sebagai anak muda yang melalui zaman ni, okay, macam mana cerita buat duit cara kau? Okay, so macam mana saya buat duit dengan cara saya maximizekan social media dengan cara saya mempromosikan diri saya sebagai perunding hartanah. Okay, maksudnya kerjaya hartanah saya kan. Dulu-dulu mungkinlah ada setengah-setengah kalau kata otak-otak property ni, diorang ada cara diorang kan. Mungkin zaman-zaman sempat belajar, sempat praktik masuk newspaper. Betul kan, itulah favorite business card apa semua tu kan. Maksudnya zaman method tu 10 paling tahun dulu. Paling tinggi pun masa tu forum. Kalau forum, kata online, betul forum. Forum apa-apalah kata. Maksud zaman-zaman tu dah habis kan. Zaman saya hari ni pula, saya gunakan TikTok saya untuk saya review listing-listing yang saya ada. Okay. Kan dulu-dulu nak post listing ni the only way yang ada mudah. Kejap, bercerita TikTok, cerita sikit apa nama TikTok? Okay, TikTok saya Syauqi Atta ni. Okay. Ni nama saya TikTok saya, boleh search. Dekat situ saya share tentang listing apa semua. Ataupun dengar saya podcast macam sembang macam ni, The Salesman Talk. Okay. Yang tu masa cerita pasal podcast sahaja, tak cerita lain. Wow, nice. So boleh follow Syauqi Atta di TikTok. Dalam tu ada banyak video-video review rumah okay? Betul kat situ. Okay, nice. So gunakan facility TikTok tengah viral. Padu review rumah, ramai pula tanya nak beli, yang homestay nak duduk apa semua kan. So maksudnya dekat situ kita, kalau saya katalah how much yang saya boleh make, roughly saya kata 10,000 daripada situ lah. Daripada situ saja Masya Allah. So maksudnya kalau kita betul-betul maximizekan platform yang ada, sangat bantu kita sebenarnya. So maksudnya pilih satu kerjaya. Kalau macam kau ni ejen hartanah, perunding hartanah, gunakan TikTok untuk review rumah. Betul. Tak kisahlah rumah tu subsale ke, projek baru ke, homestay ke, reveal je. Dan saya rasa untuk buat video macam kau tu tak adalah susah pun. Betul sir. Tak gunakan banyak benda pun. Handphone je. Mikrofon ada? Mic letak tu je. Drone tak payah? Tak payah. Kadang-kadang pakai. DSLR? Tak payah. Nak kena ada MacBook ke? Tak payah. Apa nak kata nak ringkas kan? Betul. Semua pakai handphone je. Betapa smartnya. Betul. Dia handphone ni dia boleh jadi smart ataupun semak. Boleh faham tak kan? Betul. Kalau orang pandai guna kan. Kan. So semua pakai phone, edit settle kan. Okay, right. So dalam keadaan itu boleh buat duit. Betul. Okay, kalau kau boleh bagi anggaran lagi, kalau daripada TikTok yang kau telah bina, lama tak lagi? Saya membina social media, konten di social media ni lebih kurang 2 tahun lebih sir. Nak cerita pasal Hartanah lebih kurang dalam hujung tahun lepas. Okey, sekarang ni dalam sekarang ni dalam beberapa bulan. Sekarang dalam 10 bulan. 10 bulan dah menjadi satu mesin yang cukup power, bukan sahaja boleh jadi marketing untuk jual rumah tersebut, tapi kau boleh monetize pula daripada TikTok. Yes, betul. Anggaran berapa pergi buat sebulan? Belas ribu saya. Ribu betul. Menyebu belakang penting. Kalau toast tu tak berapa padu. Ribu. Maksudnya something. Kalau anak-anak muda kan, maksudnya ambil lah orang yang berjaya, yang ada hasil. Maksudnya tak kisahlah dia jual apa semua kan. Saya tengok ada dugaan lah, saya tidak salahkan tau. Cerita anak muda dengan dugaan sekarang ni kan, punyalah mungkin circle dia tu circle yang begitu. Betul, dia buat konten, punyalah gila nak buat konten yang viral sebagainya, tak tentu hala. Dia ambil makanan kucing tu. Dalam tim makanan kucing, sabar. Dia makan, tapi macam mana dia makan tau? Dia bubur dalam roti, dia sapu macam tuna kan. Lepas tu dia makan, meleleh-leleh air mata dia tahan tau. Aku tak tahulah apa perasaan dia. Itu yang sampai orang tulis ni, astaghfirullahaladzim, demi sebuah konten, mana tak kan? Boleh faham tak maksud saya kan? Masya Allah. Maksudnya ibarat kata lain, pisau tu telah diberikan pada budak. Betul lah kata. Betul sir. Sedangkan dengan buat cara proper pun still boleh buat duit dengan baik. Betul. Kan? Maknanya ribu ke, saya dengar ada yang sampai 100,000. Kalau kata level-level kita ni, bubu tu sikit-sikit je. Kita dah dengar 100,000. Malahan ada yang sampai juta sir. Tapi semuanya bermula dengan ilmu yang betul. Betul. Kalau ingat Khairul Aming, dia cerita kan, dia kan sebagai number 1 TikTok influencer Malaysia. Betul. Which is fantastic.
Dia bagi advice je, start dengan ilmu. Belajar betul-betul dan jadikan konten, kreatifkan konten tu. Menarikkan konten tu, faham tak kan? Betul. Dia jadi sama, okey. Macam kau lagi, kau belajar pasal rumah, kau tahu asas rumah sikit-sikit lebih kurang, kau kreatifkan dia punya penyampaian ilmu tu dalam bentuk video TikTok. Betul. And still rumah tu boleh di-advertise. Masih yang sama buat juga duit. Betul. Okey. So maksudnya dekat situ cara kita untuk olah benda tu jadi macam mana. Tak kisahlah kita doktor. Sekarang ada je doktor yang cerita pasal konten. Lawyer pun ada sebenarnya. Betul. Kan kat lawyer kan lagi tak boleh nak advertise diri dan sebagainya. Tapi dengan cara dia tak menjual, tapi dia share konten. Dia orang nampak dia ni lawyer, boleh nak tanya kes apa-apa kat dia. Betul. Nak hire dan sebagainya macam kita kan. Kalau ikutkan industri kita ni agak straight juga nak marketing dan sebagainya. Tapi macam cara kita review apa semua tu tak ada menyentuh undang-undang dan sebagainya. Benda tu still boleh marketing dan sebagainya. That's why kreativiti kita masing-masing sebenarnya kan. Cerita pula tentang zaman konten sekarang ni, baru-baru ni viral di social media Dr. Mala yang TikTok tu kan. Dia pergi servis sebuah sekolah tu. Dia tanya siapa nak jadi doktor. Dia pergi buat talk kan. Dia kata doktor dan engineer sangat-sangat kurang untuk budak-budak angkat tangan. Tapi bila dia tanya siapa nak jadi influencer, ramai angkat tangan. Dan ini menjadi kerisauan untuk dia. Sebab apa? Dia takut budak-budak hari ni salah faham tentang content creation, creator tu ataupun content creation ataupun content creator tu macam mana, influencer tu macam mana kan. Ramai orang ingat hanya buat konten so-called bodoh-bodoh punya konten, benda tu boleh buat duit. Tapi dia tak nampak, dia idolakan Khairul Aming apa semua tu. Sebenarnya mereka adalah pendiri perniagaan, pendiri bisnes. Kan? Dia sebagai platform social media ni hanya sebagai alat untuk dia marketingkan bisnes dia. Betul. Tapi itulah tak nampak orang ingat bila famous confirm kita boleh buat duit. That's why tak pelik kenapa orang buat konten-konten yang pelik-pelik sebab buat duit. Sedangkan dia tahu sebenarnya kalau ikut cara betul dia, social media ni hanya tempat untuk kita marketingkan bisnes yang kita ada. Kan? Itu adalah benda yang kita kena faham dan kaji lah benda tu. Somehow kalau kata dulu zaman Soki juga kot. Zaman saya dulu kalau kata dalam borang kan, cerita-cerita apa, so dia akan keluar lah komen-komen cerita-cerita tu. Saya silap tengok orang sebelah pun nak jadi apa nanti. Jadi askar. Kita pun tulis lah askar. Betul. Ada tu nak jadi polis, nak jadi apa-apa yang famous zaman tu lah. Sekarang ni kalau kawan-kawan saya yang ustaz, cikgu kat sekolah apa semua kan, dia dah jadi macam normal dah. Budak-budak sekarang ni kalau kata cita-cita apa, nak jadi TikToker, nak jadi YouTuber, nak jadi influencer. Betul. So dalam keadaan konsep, saya bimbang yang kalau kata masyarakat bimbang, bukan kata salah, because itu adalah direction kerjaya dan ramai orang dah betul buktikan berjaya pun. Tapi bimbang idola TikTokernya siapa? Betul sih. Influencernya siapa? Kalau kata dia nak jadi TikToker macam Syauqi Atta, semak lah. Maksudnya direction pembelajaran dia tengok video, contoh apa semua tu, dia akan ikutlah satu sampel yang betul. Yang berjaya. Takut dia tengok yang pelik-pelik macam tadilah kan, dia video tu viral because dia makan makanan kucing, faham tak kan? Ada satu tu dia start motor, dia tolak masuk sungai kan. Kata itulah sebab sekarang kalau perasan, kalau explore TikTok, viral sekarang ni suka buat live NPC. Kalau perasan yang thank you for the gift, thank you for the rose, pasal tak? Tak. So macam tu orang muda-muda mana. So macam saya nampak macam demi sebuah gift dia sanggup buat benda-benda yang bagi saya hilang rational sebagai kan? manusia. Macam aduh kan. Saya tengok tu kalau samalah kot, mungkin sama yang dia malam dia duduk tepi kolah kan, dia duduk tepi lebih kolah kurang macam tu lah siapa bagi love ke apa, mandi. Tu aduh macam saya tengok tu aku tak pasal-pasal layan. Tak adalah aku bagi love, tapi nak tengok bila dia nak mandi je, pap ada orang bagi ni kan. Pok dia mandi basah-basah, lepas tu dia menggigil. Kata betul benda tu boleh buat duit. Takut orang macam sebegitu, takut idola yang di follow tu salah. Direction tu salah. Tu yang bahaya. Kalau kat Jepun tu dia makan makanan hidup. Lobster sotong hidup, kalau sotong mati. Kalau ada satu tak tahulah masuk video ke apa tak, dia mati pasal sotong hidup tu, yang kurita tu kan dia tengah bergerak. Dia tarik kurita tu masuk kan, tak macam mana sotong tu jadi bergerak, tercekik kat dia punya terkurungkung ni, mati dia tengah buat video. Nak kata dunia betapa ni lah. Saya kata saya boleh kata lah, alhamdulillah Malaysia ni masih lagi terkawal lagi lah. Tak adalah sampai budak-budak bengong tengah-tengah malam pergi cocok ayah dia ke sambil buat video kan. Dah jadi risau pula dulu kalau kata kami kan, zaman-zaman muda tu, orang accident apa, kita berhenti cepat-cepat pergi tolong.
Sekarang ni berhenti telefon dulu. Kata Betul, orang Zee. tu nak mampus kau sibuk dengan telefon. Betul je. Kalau dulu kata, bukan cerita sekarang, kalau kata nampak kereta depan melilau, kita horn. Bagi dia sedar, dia mengantuk ke apa kan. Saya pernah lagi tau, masa tu on the way balik ke kampung isteri saya lah, dekat Terengganu kan. Lalu Jerangau. Dia macam jalan kampung, melilau. Saya pergi tepi dia, saya jerit tau. Oi, relax bang, ngantuk tu. Oh, dia pun angkat tangan pekor. Pasal dia dah macam melilau sangat. Nak sambung juga perjalanan. Saya pergi, saya horn, buat macam Bagi dia sedar. Bagi dia marah, tak apa. Maksudnya betul-betul macam dia tak puas hati dengan saya kan. Saya siap buka tingkap. Sorry bang, ngantuk tu bahaya. Oh, lala dia berhenti. Kan, dia pun dah slow apa semua. Depan tu sikit ada Petronas, langsung dia masuk. Kan, tidur lah tak apalah. Bangun pagi esok pun tak apa. Maksudnya selamat. Pasal kan. Sekarang nampak melilau ke, nampak gaduh ke, nampak apa ke, apa-apa, handphone dulu. Betul sih. Lah kan? Video dulu. Betul. Nak jadi cerita lah. Okey. Baik, sekarang ni kita masuk pada segmen terakhir kita. Maksudnya sudut pembelajaran perbincangan terakhir kita, iaitu pelaburan pula. Baik. Kita dah cerita bagaimana suasana semasa, bagaimana sedikit panduan tadi kan. Kau cerita nasihat pasal nak masuk dalam media sosial ni, mindset kena betul, direction kena betul, siapa idola, mentor, semua kena betul. Baik, okey. Yang terakhir adalah sebagai anak muda, kalau kata dalam sudut pelaburan hartanah, ada peluang tak anak muda? For sure ada je. Tambah pula berkaitan dengan pelaburan banyak je kan. Ada dalam financial market, gold. Okey, kita kecilkan terus kan, pada hartanah. Hartanah, baik. So kalau katakanlah apa berkaitan kau punya strategi pelaburan hartanah kau? Okey, so kalau katakanlah berkaitan dengan strategi pelaburan hartanah, saya tak ada investor lah, tapi kita sokong saya mau fokus pada property yang cash flow punya property. Maknanya beli buat sewa. Yap, sewa. Okey. Strategi dia? So strategi saya cari property yang pada location yang hot, ada demand rental, dan saya make sure property yang saya sewakan tu ada positif untuk saya. Ada cash flow yang baik untuk saya lah. Okey. Yang macam tu. That's why orang tanya dekat saya, kau ada beli property apa semua kan? So OPR apa semua ni terjejas tak? Jawapan saya tak. Cumanya kurang saya punya cash flow je lah. Tapi nak kata terbeban ke apa semua tak. So that's why pada yang muda-muda, saya always advise rumah pertama dia jadikan sebagai rumah tabung, rumah pelaburan. Kecil pun tak apa, buruk pun tak apa kan. Benda tu boleh repair apa semua kan. Tapi yalah, kalau kan, kata pepatah tu, rumah pertama jangan rumah idaman lagi. betul, senang faham macam tu kan. Sebab so, ramai mana rumah pertama ni rumah investment dahulu. Betul lah. First property yang saya beli dekat area Kuala Kangsar, Chandra Puteri. Kita buat sewa untuk student. So kalau katakanlah rumah tu, so far alhamdulillah, setakat saya daripada beli sampai sekarang tak pernah bleeding lah. Maksudnya dah 2 tahun lebih macam tu kan. Memang cantik, positif. sewa cantik Cantik. So maksudnya itulah, maksudnya tapi kalau asam garam, penyewa keluar, penyewa tu masuk, biasalah. Bening-bening jap lambat bayar apa semua tu biasalah. Tu biasa. Tapi secara dipuratakan masih lagi investment yang handsome. Betul, yes. Sebab apa? Bagi saya okey, sebab pertama sekali rumah yang saya beli tu bagi saya harga dia agak okey-okey lah kan, tak ada mahal sangat, tak murah sangat. Dan kedua, rumah tu pula so-called orang cakap, katakanlah dia tak disewa kepada student sekalipun, demand untuk rental memang ada kat situ. Sebab kawasan dia tak besar, tapi kepadatan penduduk itu ramai. Maksudnya yang bekerja sebagai lecturer, belajar dan sebagainya memang ramai. Maknanya peminatnya bukan saja daripada student, tapi orang bekerja apa semua pun sesuai. Betul, tak ada ekonomi masalah kat situ lah. Semua saya adalah ini beli buat loan daripada income sebagai eja tanah. Betul. Wah. Awal-awal. Eja tanah ni bukan sahaja sebagai kerjaya, tapi juga boleh jadikan sebagai cash flow. Commission bulan-bulan kita tu susun dengan baik. Betul. Boleh dijadikan convincing di mata bank. Bank yakin untuk bagi loan kat kita. Yes. So maksudnya benda tu bagi saya, macam mana saya boleh cerita tentang cash flow, cerita tentang location dan sebagainya, sebab dalam industri je. Sebab bagi saya, kalau katakanlah kita dalam property industry, kita dalam lubuk lah, kita dalam dalam lubuk emas. Maksudnya yalah, dia bukan lubuk lah. Lubuk kan. Dalam lubuk emas maksudnya banyak peluang ada dalam tu kan. Mesti kita boleh belajar jadi seorang investor. Kalau belajar dengan tentang flipping lah, sublet lah, macam-macam semua. Banyak peluang duit yang kita boleh belajar daripada property industry ni. Ya, cerita pasal rumah busuk lah, apa semua kan, macam-macam lah. Betul sir. Okey. So satu lagi buat contoh lagi lain. Adakah memang fokus untuk cash flow saja? Ada buat flipping tak? Belum lagi sekarang ni. Tak ada rumah busuk? Belum lagi. Tengah mengumpul. Mana cukup sekadar muda-muda kita layan cash flow dulu sebulan. Betul. Boleh sebut sikit lagi dia punya amount? Tak banyak kalau rasa. kata positifnya dalam berapa? 600 600 satu net. unit.
Net. Kan? Dah tolak lah tu. Tolak. Yelah maksudnya dah tolak. Maksudnya Net. bersih suci RM600. Maksudnya kalau kau tak kerja pun RM600 confirm masuk. Itu satu rumah. Betul. Ada berapa biji? Ada satu. Ada 4. Ada 4. Okey lah, tak kisahlah pakai nama orang ke apa semua. Dah tak siap lagi. Yelah nak cerita pasal peluang. Betul. Faham tak kan? Bukannya nak cerita kita banyak duit apa semua tak. Maksudnya kalau siapa yang rajin, siapa yang betul sabar, persistent, buat dengan baik, cabaran sikit-sikit bangun balik. Apa kan? Ini memang mana-mana orang berjaya pun dia punya laluan macam tu. Saya tak pernah jumpa lagi seorang berjaya yang macam mana nak mula tu. Alhamdulillah lah saya mula okey, lepas tu saya dapat duit, lepas tu saya berjaya, saya berjaya. Tak pernah lagi dengar. Selalu yang kita dengar cerita macam mana boleh sampai tahap ni? Oh tuan, saya telah lalu macam-macam ni. Betul. Dia mesti start dengan sebab, dia mesti start dengan apa yang ngeri dia lalu, sampaikan yang kalau kata peringkat bankrupt lah. Betul. Sampai peringkat duit nak kena meminjam tak kan? Nak boleh berada dia berada sekarang. Betul. So kalau kata 4 tu peluang dalam katalah 2,000 sebulan ada ki kalau boleh, kata matematik. So menunggu siap lah. Kan? Meaning that betul. kalau kata tanpa kerja pun 2,000 masuk. Betul. Kan? Orang semua pressure pergi kerja pagi, petang, tradisional kan? Tapi ada mentaliti orang yang kawan-kawan saya kata, nak buat cash flow game ni kena beli property. Tapi sebenarnya tak tahu, tak beli pun sebenarnya boleh juga buat cash flow punya income kan? Macam saya, walaupun saya tahu saya tak beli dah property kawasan tu kan, sebab dah tak ada unit kat situ dah. Kalau yang baru, saya ambil buat sublet. Kan? Saya dah kira-kira saya punya modal untuk furniture lah, barang-barang tu. Satu unit tu saya boleh keluar 1,000 net. Boleh buat Boleh buat. Yalah maksudnya tak perlu sampai kita kena beli. Maksudnya betul. ada tuan rumah yang malas nak fikir. Betul. Yang duduk jauh apa semua kan. Dia malas nak uruskan penyewa semua. Kau pun datang kan. Okeylah bagi saya urus lah. Sebulan saya bayar 800 contoh. Betul sir. Confirm satu bulan 800 masuk. Dia pun tak payah fikir, dia pun selesa dengan cash flow yang dia buat lah. Kita buat pula bisnes, buat sublet dalam keadaan sewaan per kepala, per bilik dan sebagainya. Dan buat duit daripada situ. Betul. Ya penting lah. Kena duduk circle macam kau lagi. Barulah cara mandang tu selalu lihat peluang. Kalau duduk circle yang salah, kalau buka tajuk sublet kan, kau rasa sublet lah, tak payahlah pening lah, serius lah. Kau layan penyewa orang sekarang macam-macam. Kau tak kan? Semua tahu nak condemn je kita punya idea tu kan. Tak tahu baik kita macam ni relax. Betul kan? sebab saya pernah jumpa dua kategori manusia tu lah. Kita sublet cakap lain. Kita sublet, tak boleh lah. Ini nak fikir penyewa keluar masuk kan. Tapi saya lepak juga orang yang boleh buat duit. Okey je benda tu kan. Contohlah berkaitan dengan isu maintenance kan. Sebenarnya kalau kita fikir, ada saya baca buku, contoh buku Kurub Kiyosaki. Dia kata kalau kita owner rumah, kita kena cuci, kita kena repair apa semua kan. Bagi saya benda tu kita boleh leverage kan. Pay per job je. Memang saya ada orang kat sana yang problem apa ke, call dia je. Dia akan pergi, dia repair, kita bayar je lah kan. Kadang-kadang setengah orang kan, kalau kita yang muda ni, beli rumah property buat investment, tak nak nanti sumbat kena repair lah. Dia kat tengah malam lah kan. Tengah malam kena bangun pergi penyewa kan. call. Setakat ni lah, kalau saya pernah dengar mentality macam tu kan. Setakat ni alhamdulillah tak pernah lagi penyewa call saya tengah malam. Setakat ni lah. Semua kau pagi. Kau bagi kau siang lah kan. Maksudnya tak adalah ganggu waktu malam-malam kan. Yalah. Sebab tu saya pesan tadi selalu saya kata jangan overrate masalah. Betul. Masalah tu confirm ada. Betul. Kan? Dia macam satu penyakit yang macam mana pun ni, tapi semua penyakit ada ubatnya. Betul. Cuma jangan overrate je. Orang kata apa contoh kan? Tandas tersumbat contoh. Panggil kontraktor, datang, selesai. Faham tak? Dia tak ada macam habis lah, nanti kan pecah tandas tu, nanti pipe tu habis, bangunan tu nak kena tutup. Betul je. Kau ni cerita pasal wabak zombie ke apa? Faham tak kan? Yang jadi macam teruk sangat dia punya overrate tu kan. Betul. Saya kata relax lah. Saya pernah orang cakap, Aman, macam mana kau hadapi masalah banyak? Aku hadapi masalah ketika ia berlaku. Kalau nak cerita masalah macam-macam kita boleh senarai. Satu pun tak berlaku lagi. Faham tak kan? Bila dia berlaku, dengan ilmu pengalaman yang kita ada, kita settle masalah ketika itu. Janganlah dibimbangkan sekarang. Betul. Dan kalau dia hadir pun kita tahu, kita dah jangka dah. Tersumbat lah. Kalau kata gas meletup lah, contoh kan. Kata apa, pipe pecah. Ini something yang pecah berapa 100 batang, RM15. Kontraktor pergi pasang, pasang upah RM10. Settle masalah tu. Orang pun sewa macam biasa kan. So bagi saya, investor pun dia dah kena ada mentality yang macam business punya mindset. Maksudnya dia kena sistemkan benda tu kan. Maksudnya antenna WhatsApp panggil orang ni, dia tak perlu. Yalah kalau dia mentality self-employed, dia fikir dia kena repair, dia kena itu, dia kena ini. Tak pahala pergi. Katalah separuh hari nak pergi sana. Betul. Tukar pipe.
Yang kata kita rasa jimat kan. Kalau bayar kontraktor dah RM20 kena tambah kan. Minyak pergi balik, masa, emosi dengan komitmen apa semua. Separuh hari masa dengan anak-anak settle. Betul. Penat kan? Balik penat lah buat sublet. At the end of the day, it's always how kita manage investment tu. Betul. Alright. Okey lagi. Rasanya banyak dan ramai rasanya setakat ni pun. Daripada tadi kita cerita dilema anak muda. Betul. Kita cerita pasal cabaran masa kini. Apa peluang anak muda dengan hartanah kan. Kalau kata segmen-segmen dah terakhir sedikit cerita pasal investment tadi. Dan saya rasa semua macam terkejut. Tiba-tiba macam nak habis lah. Sabar insyaAllah. Okay, nanti kita jemput lagi InsyaAllah banyak lagi. Dan kalau anda ada soalan-soalan nak tanya kepada Syauqi Attar, boleh rujuk dan boleh follow TikToknya iaitu Syauqi Attar. Okay, ejaan dia Syauqi Attar. Tuan-tuan nak eja macam mana eja, yang penting bunyinya Syauqi Attar. Okay, dan nampak wajah tak berapa muda dia ni lah. Okay, alright. So terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya dalam podcast Herman Taib dengan tajuk-tajuk yang terkini yang somehow sedikit sebanyak orang ramai boleh belajar sesuatu daripadanya. Betul. Ada apa-apa nasihat dan juga panduan terakhir Ki? First of all, terima kasih kepada Herman dan tim Nabil jemput saya untuk session kali ni, dan semoga podcast ni diteruskan sehingga ramai yang dapat manfaat daripada ilmu daripada konten ni lah kan. Sebab kat luar sana ramai tak tahu kan. So tanggungjawab kita yang tahu sikit ni untuk berkongsi dengan yang lain lah. Itu je. Saya terharu dengan kata-kata tu. Okey tuan-tuan, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace. Steady.